pineapple under the sea. SpongeBob SquarePants! Absorbent and yellow and porous is he. SpongeBob SquarePants! If nautical nonsense be something you wish. SpongeBob SquarePants! 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Bizwaidi. Dan hari ini saya akan menerangkan chapter 4, iaitu Fardu Ain dan juga what knowledge about this chapter. What is Fardu Ain? Fardu Ain merupakan tanggungjawab seseorang individu umat Islam. Sebelum dia mengerjakannya, kekal wajib dia melakukannya. Contohnya adalah seperti dia mengerjakan solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan dan lain-lain. And second, what knowledge about this chapter? Kita dalam chapter ini kita boleh mengenali dan membezakan halal dan haram. Seperti makanan kita dapat membezakan halal dan haram dengan seperti kita tengok logo tu, ada logo halal. Dan second point adalah kepercayaan kepada Islam tidak ada keraguan sama sekali. Ini adalah seperti ilmu memahami akidah dan asas-asasnya. Dan poin terakhir, kita mesti mengetahui peranan dan tanggungjawab khusus kita seperti yang ditakrifkan oleh Islam. So, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Muhammad Akmal bin Zaidi. Saya akan menerangkan berkaitan bab 4 usahawan Islam dan kepentingan menuntut ilmu. Dalam urus niaga, jualan hanya berlaku sekiranya terdapat perjanjian antara perniagaan dan pembeli. Perniagaan yang dijalankan mestilah halal, mesti ada kesahihan penjualan apa yang diniagakan. Dalam perniagaan mesti ada risiko, usaha dan jaminan. Perniagaan perlu menjual produk halal dan pemilikan komoditi dan kontrak yang sah. Elakkan perdagangan haram, habala musabak ada segar untuk kurma kering, muhagala menjual gandum dalam telinga, menjual gambar animasi, menjual khinzir atau haiwan mati, mul'amasa dan bai'al-ina. Jenis jualan haram, objek tidak wujud, jualan barang tidak boleh dihantar, jualan liability termasuk hutang, jualan liability dengan harga tertunda, jualan IOU. Prinsip asas perniagaan ialah larangan riba, penggunaan al-bay menjauhi garar, larangan maishir dan larangan perdagangan haram. Dalam perniagaan mesti ada salam, iaitu jualan di mana penjual berjanji untuk membekalkan barang-barang tertentu kepada pembeli pada tarikh yang akan datang sebagai pertukaran dengan harga lanjutan yang dibayar sepenuhnya di tempat kejadian. Manfaat salam memberi manfaat kepada penjual kerana mereka menerima harga terlebih dahulu. Ia juga menguntungkan pembeli kerana biasanya harga dalam salam lebih rendah daripada harga jualan spot. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mematangkan tentang bertajuk riba. Maksud riba ialah takrifat ringkas riba ialah merupakan sebarang tambahan di atas hutang akibat penangguhan tempoh dan tambahan dalam pertukaran barang tertentu. Riba terbahagi kepada dua bahagian, iaitu riba ad-duyun dan riba al-buyu. Riba ad-duyun bermaksud riba adalah hutang. Riba ad-duyun terbahagi kepada dua bahagian lagi, iaitu riba al-qard dan riba al-jahiliyah. Riba al-qard bermaksud melibatkan sebarang pinjaman yang perlu dibayar melebihi pinjaman pokok. Contohnya, seseorang tu kan dia pinjam dalam nilai RM500. Tapi si pemihutang, orang yang memberi hutang tu, dia akan beri gandaan atas bayar tersebut.
Itu juga dikira sebagai riba. Yang kedua ialah riba al-jahiliyah. Riba al-jahiliyah ini bermaksud denda yang dikenakan kerana lewat membayar hutang. Contohnya jika seseorang tu dia meminjam duit dan dijanjikan bayar pada hari tersebut, dan orang yang meminjam tersebut dia lambat untuk mengemukakan hutang, dan hutang itu akan digandakan. Itu juga dikira sebagai riba. Seterusnya ialah riba al-buyu, bermaksud riba dalam jual beli. Riba ini juga terbahagi kepada dua bahagian, iaitu riba an-nasah dan riba al-fal. Riba an-nasah bermaksud riba ini berlaku apabila jual beli atau pertukaran antara item ribawi berlaku secara bertangguh atau tidak serentak. Contohnya, apabila berlakunya pertukaran barang dan perjanjian tersebut dilakukan secara bertangguh dan tidak serentak, ianya juga dikenali sebagai riba. Yang kedua ialah riba al-fadl, iaitu pertukaran barang yang tidak adil dari segi kuantiti dan berat. Contohnya 3 ekor kambing bertukarkan dengan 2 ekor lembu. Pertukaran barang tersebut dah nampak lain sebab 2 ekor lembu ni besar dan kambing ni kecil. So ia tidak adil. Ia juga sebagai riba. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Ainur Humaira dan sekarang kita akan tengok sedikit summary chapter 6, iaitu tajuk gharar. Jadi apa itu gharar? Gharar asalnya dari kata al-mutakharah, iaitu pertaruhan, dan al-jahalah, iaitu ketidakjelasan. Menurut Ibn Taymiyah, gharar adalah sesuatu yang kita tak ketahui akibatnya dan ketidakpastian yang timbul dari aksi spekulasi dalam suatu pertukaran. Maksudnya kat sini gharar ni kita buat satu transaksi yang mana kita tak tahu dia punya akibat dia. Dia ada satu ketidakpastian yang jelas. Contohnya kita beli barang tu tertutup, jadi kita tak tahu macam mana kondisi barang tu. Tapi kita buat transaksi, macam tu gharar. Jadi gharar ni ada 2 jenis, iaitu gharar yasir dan gharar fahish. Gharar yasir adalah satu gharar yang satu ketidakpastian yang kecil ataupun ringan. Contohnya macam tadi, kita pergi pasar raya, kita beli buah. Jadi kita tak tahu dalam buah tu macam mana kondisi dia. Jadi tu adalah salah satu contoh gharar yang ringan dan sukar untuk dielakkan. Seterusnya gharar fahish. Gharar fahish ni adalah gharar yang besar. Jadi gharar fahish ni dia perlu dielakkan sebab kita nak jaga hubungan antara manusia ni. Hubungan peniaga dengan penjual. Jadi dalam gharar fahish ni dia berlakunya ketidakjelasan yang besar lah. Jadi dalam satu akad atau transaksi dan dia boleh menyebabkan akad dan transaksi tu bermasalah daripada sudut syarak. Macam yang cakap tadi, dia akan memberikan masalah kepada akad lah kan. Jadi kat sini tak semua gharar fahish ni dia akan membatalkan akad. Contohnya kat sini ada 2. Yang pertama, contohnya seorang peniaga ni dia nak menjual dia punya lembu, tapi dia jual anak lembu yang dalam perut ibu lembu bunting. Jadi bila dia jual anak lembu dalam perut ibu bunting ni, tak boleh lah kan, sebab dia tak tahu fizikal lembu tu macam mana. Tiba-tiba keluar anak lembu tu cacat ataupun gugur, tapi dia dah jual. Jadi kat situ bila barang tak ada, akad tu akan terbatal. Tapi kalau situasi yang dibolehkan adalah dia jual lembu, tapi lembu tu dia bunting, dia tak khaskan kepada anak lembu dalam perut tu. Jadi dia jual ibu lembu yang bunting. Jadi tu dibolehkan. Tapi sebelum ni kita elakkanlah sebab tak nak jadi apa-apa masalah yang berkaitan dengan gharar ni. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya, Ain Sofia binti Mat Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ain Sofia binti Mat Nasir. Jadi saya akan sambung tajuk sebelum ni yang diterangkan oleh rakan saya, iaitu gharar. Jadi kita dah dapat tahu apa maksud gharar itu adalah ketidakpastian dalam sesuatu perkara ataupun dalam sesuatu kontrak. Jadi kemudian saya akan teruskan. Jadi selain daripada kontrak, gharar ini juga boleh terjadi dalam insurans.
Jadi dalam slide saya ni telah nyatakan 4 insurans. Jadi yang pertama adalah life insurance, kedua adalah health insurance, kesihatan, kedua adalah liability, dan keempat adalah property, iaitu harta. Jadi bagaimana waror ini boleh terjadi dalam sesuatu kontrak tu? Okey. Jadi apa point yang kita boleh dapat untuk tahu sesuatu insurans itu sah ataupun tidak, ataupun berlakunya waror itu? Jadi yang pertama adalah keraguan tentang tempoh berlangsungnya insurans tu. Sebagai contoh, ni beli insurans, contohnya life insurance untuk macam hidup punya insurans, jamin kehidupan lah, macam tu. Tetapi apabila timbul sesuatu keraguan, contoh dia meninggal sebelum tempoh yang telah ditetapkan dalam kontrak insurans tu, jadi timbul dekat situ sama ada insurans tu perlu disambung ataupun tidak. Jadi dekat situ timbullah satu ketidakpastian, jadi boleh jadi kontrak itu tidak sah lah. Okay? Sama juga dengan yang lain. Okay? Kemudian yang kedua, kewujudan kontrak dan pampasan. So berlakunya ketidakpastian di mana-mana aspek dalam kontrak dan juga terlibat dengan pampasan lah. Okay. Kemudian yang ketiga adalah pembayaran pampasan. Okay. Pembayaran pampasan ni mana kita boleh lihat kita tidak dapat tentukan jumlah pembayaran itu mengikut yang asal. Okay. Terdapat perbezaan dekat situ. Jadi boleh timbul waror dalam kontrak itu. Kemudian yang keempat adalah daripada aspek jumlah pampasan. Lebih kurang macam pembayaran tadi. Jadi bila mana dalam suatu kontrak insurans itu kita tidak dapat nak samakan yang Okey, sama yang tadi. Jadi yang keempat tadi adalah jumlah pampasan. Jadi jumlah pampasan ni bila mana kita tak dapat nak samakan jumlah yang patut dibayar dengan yang sebenar dibayar. Okey. Jadi itu adalah di mana kita boleh lihat keempat-empat aspek ini bila mana boleh berlakunya waror dalam keempat-empat insurans ini. Okey. Okey, jadi kesimpulannya dekat sini adalah kesemua waror ini adalah berpunca daripada ketidakpastian daripada salah satu pihak di antara kontrak tentang bilakah peristiwa yang sepatutnya dilindungi akan terjadi ataupun sejauh manakah kesannya pada pemegang polisi semasa kontrak ditandatangani. Okey, kemudian masalah ini boleh timbul kerana hasil kontrak insurans itu sendiri dipengaruhi oleh nasib dan jumlah ataupun jumlah wang pampasan yang diberikan oleh setiap pihak adalah berbeza, ataupun boleh dikatakan diklaim sebagai bersifat aleatory, iaitu kalau kita search aleatory ni apa maksudnya adalah dice game, macam game dadu, ataupun boleh kita bahasakan sebagai bertaruh lah. Jadi dekat sini kita bertaruh, jadi insurans ini adalah kita bertaruh dan kita pinjam. Okay? Jadi ia boleh menimbulkan pelbagai aspek daripada waror yang keempat saya cakap tadi dalam insurans. Okay? Okey, jadi kita sambung dengan slide seterusnya. Slide seterusnya akan menerangkan mengenai garis panduan syariah. Jadi untuk mempunyai sesuatu pengurusan yang bagus ataupun yang mempunyai konsep Islami, kita mestilah patuhi garis panduan syariah. Okay? Jadi bagaimana untuk mempunyai sesuatu pengurusan ataupun sesuatu kontrak itu dengan dengan halal dan bagus dan baik lah. Okay, kemudian yang pertama adalah tidak melibatkan riba. Sebenarnya kita tahu riba ni adalah menambah sesuatu nilai itu daripada nilai yang asal lah. Okay, jadi dekat sini tidak boleh lah untuk libatkan sesuatu dengan suatu perusahaan itu dengan riba. Kemudian yang kedua adalah gharar. Macam mana saya terang tadi, gharar adalah ketidakpastian yang boleh menyebabkan suatu kontrak itu jadi tidak sah dan terbatal. Okay, kemudian yang ketiga adalah tidak melibatkan maisir. Maisir ini kita boleh katakan adalah perjudian. Okey, jadi tidak melibatkan perjudian. Sebagai contoh, kita pinjam duit, kemudian duit itu kita guna untuk judi. Jadi okey, sambung tadi adalah perjudian. Okey, sebenarnya tadi jangan libatkan suatu perusahaan itu
dengan perjudian lah untuk mematuhi syariah akad. Syariah punya garis panduan. Kemudian yang keempat adalah kita berusaha untuk bersikap sederhana dan juga kita balancekan kita punya keurusan itu. Okey, jadi dalam syariah ini tidak perlu berlebih-lebihan, hanya sekadar cukup sesuatu itu, maka cukuplah pengurusan itu. Jadi tidak perlu berlebih-lebihan. Jadi untuk mempunyai suatu pengurusan yang bagus, kita perlulah mematuhi garis panduan syariah ini. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur binti Maris. Hari ini saya akan menerangkan tentang syirkah. Syirkah berasal daripada bahasa Arab yang dasarnya adalah syarika atau syaruku. Syarikan dan syarikatan yang memiliki arti sekutu. Sekutu akan memberikan makna pencampuran dua bahagian atau lebih yang tidak boleh dibedakan dibezakan lagi satu dengan yang lain. Dalam ilmu muamalah, pengertian syirkah adalah suatu akad di mana dua pihak melakukan kerjasama dengan tujuan memperaih keuntungan. Maksud syirkah ni lebih singkat atau kata macam sebelum ni, grup yang bentang sebelum ni, dia kata perkongsian. Selain itu, pengertian syirkah juga bisa dimaknai dengan campuran dua bahagian menjadi satu sehingga tidak boleh dibezakan antara satu sama lain. Syirkah dalam ajaran Islam memang lebih dekat dengan bidang bisnes. Islam ini pun diperpilihkan dengan akad kerjasama. Pengertian syirkah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang keuntungan dan kerugiannya disepakati menjadi tanggungjawab bersama. Dikaitkan dengan masa sekarang, pengertian syirkah merujuk kepada bisnes atau usaha milik bersama. Syirkah memiliki beberapa rukun. Ada rukun syirkah di antaranya barang harus halal, objek akad harus pekerjaan dan modal, dan pihak pelaku dah harus memiliki kecapapan melakukan pengolahan harta. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najan Aqilah binti Zamri dari kelas 6A. Jadi di sini saya nak refresh balik apa jenis syirkah. So, yang pertama adalah syirkah amlak. Syirkah amlak ni dia adalah syirkah yang tanpa transaksi terhadap sesuatu barang tu, tapi dia hanya melibatkan pemilik tu dua atau lebih sahaja. Dan syirkah amlak ni pun dia ada anak dia, iaitu terbahagi pada dua juga. Yang pertama adalah syirkah ikhtiyah, iaitu syirkah yang secara sukarela. Dan kedua adalah syirkah jabar, iaitu secara paksa. Yang kedua adalah syirkah uqud. Syirkah uqud ni adalah dia transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menjalinkan persekutuan dalam harta dan keuntungan diorang. Syirkah uqud ni pun dia pun ada terbahagi kepada beberapa anak. Yang pertama adalah syirkah al-amwal, iaitu syirkah yang melakukan persetujuan antara dua pihak atau lebihlah dalam usaha untuk mengumpulkan sesuatu barang tu lah, dan modal semua untuk membawa sama ada untung ataupun risiko terhadap kerugian lah. Tapi dia kerugian tu dia berdasarkan kepada sepakat antara orang A dan orang B. Dan kedua adalah syirkah al-a'mal, iaitu jenis syirkah yang persekutuan pihak atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Yang ketiga adalah syirkah al-wujuh. Syirkah al-wujuh ni adalah dua pihak yang sama-sama untuk melakukan kerjasama lah. Dan antara pihak tu dia tidak sertakan sekali barang ataupun modal macam tu. Dan diorang menjalinkan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. So maknanya yang syirkah A ni dia buat setujuan dan syirkah B pun buat setujuan, tapi macam ada orang tengah untuk macam orang tengah tu adalah kepercayaan antara A dengan B macam tu. Seterusnya adalah syirkah al-inan,
syarikat Al-Inan ni dia macam kepada negatif kepada syarikat Al-Mufawadah. Sebab syarikat Al-Inan ni dia bersetuju dalam dua pihak tu, tapi dia tak sama ada dalam hal modal ke barang ke apa kan, pekerjaan ataupun keuntungan dan risiko kerugian diorang lah. Tapi kalau macam syarikat Mufawadah, dia macam terlibat, dua pihak tu macam terlibat dalam hal modal, pekerjaan, keuntungan dengan risiko kerugian diorang lah. Yang terakhir sekali adalah syarikat Mudharabah, iaitu antara pihak pemilik dengan modal dengan pihak yang ahli lain, yang macam orang macam hantar barang macam tu lah, untuk di mana dia akan sediakan seluruh modal dia untuk pada orang luar tu bagi kepada orang dalam macam tu. Dua pihak ni dia macam ada ikatan lah macam tu. Sebab kalau keuntungan dia dibagikan kepada secara sepakat dua-dua tu. Tapi kalau macam kerugian, hanya pihak modal je yang tanggung rugi tu. So setakat ini saja daripada saya. Terima kasih.